Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Teacher Ain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai intervention and strategies for challenging behavior. Baiklah, mari kita lihat reasons of challenging behavior. Mengapa challenging behavior ni berlaku? Okey, yang pertama adalah sensory. Mengapa? Untuk mendapatkan pengalaman sensory yang secukupnya, pengalaman deria. Bila masa je sensory reason ni boleh berlaku. Bagaimana kita boleh bantu dia? Kita boleh berikan aktiviti yang membekalkan pengalaman sensory yang sama, yang cukup untuk budak tu. Contohnya budak tu dia suka gigit barang. Itu sebab dia rasa tak cukup input deria dekat dalam mulut dia. So kita sebagai terapi, kita akan berikan budak tu chewing tube supaya budak tu gigit chewing tube tu. Jadi bila dia gigit chewing tube tu, dia akan dapat input sensory yang secukupnya dalam mulut dia. Okey, yang kedua, sebab yang kedua adalah escape. Budak tu dia nak escape daripada aktiviti yang dia tak suka, yang dia tak nak. Bila escape ni boleh berlaku? Bila budak tu rasa susah nak buat aktiviti tu, bila dia rasa bosan, dia rasa tak seronok nak buat aktiviti tu. Okey, bagaimana kita boleh bantu budak ni tak nak dia escape? Pertama, kita boleh pecahkan task tu kepada smaller step. Yang kedua, kita boleh ajar budak tu, okey, kita buat aktiviti ni, kemudian kita rehat dulu ya. Lepas rehat, kita sambung balik buat aktiviti ni. Ataupun kita boleh berikan kata-kata pujian dekat budak tu. Lepas dia buat kerja keras, dia habiskan task tu, kita pun bagi kata-kata pujian. Contohnya macam, bagus Alif dapat menulis ABC betul-betul. Baguslah Alif ni, macam tu lah. Okey, sebab yang ketiga, untuk anak-anak ni buat perangai untuk mereka dapatkan attention. Mereka nak dapatkan attention daripada orang lain. Bila mereka akan nak dapatkan attention ni, bila mereka rasa attention yang mereka dapat tu tak cukup. Ataupun senang cakap kurang kasih sayang lah kan, kurang attention. Jadi bagaimana kita nak bantu anak ni supaya dia dapat attention yang cukup? Kita boleh kita berikan attention yang secukupnya kat dia. Lepas tu kita boleh puji dia supaya dia rasa lebih dihargai, lebih diberi tumpuan. Okey, last sekali, sebab yang last sekali adalah tangible. Tangible ni maksudnya anak tu dia nak dapatkan sesuatu barang ataupun sesuatu aktiviti yang dia suka. Jadi bila tak dapat, dia akan buat behavior. Jadi macam mana kita nak atasi kalau dia buat behavior disebabkan oleh tangible ni, kita boleh cakap kat dia, okey, buat task ni dulu, kemudian baru teacher akan bagi apa yang kamu nak. Dengan syarat memang kena habiskan task ni dulu. Lepas tu baru Alif boleh dapat. Okey? Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya akan bercerita mengenai being prepared for problem behavior. Bagaimana kita nak bersedia untuk menghadapi masalah behavior. Yang pertama, ruling out pain or illness. Kita nak singkirkan, nak tolak pain ataupun illness tu. Okey, pain-based behavior oleh kanak-kanak biasanya susah untuk kita nak kenal pasti. Terutama bagi kanak-kanak yang non-verbal, yang tak boleh nak bercakap. Okey, jika behavior ni muncul disebabkan oleh rasa sakit, jadi kita sebagai terapi patut kenal pasti daripada mana datangnya rasa sakit tu. Kena kenal pasti punca rasa sakit tu. Bila kita dah dapat kenal pasti rasa sakit tu datang daripada mana, kita kena rawatlah rasa sakit tu. Kita boleh bekerjasama dengan doktor ke untuk rawat rasa sakit tu, supaya bila dah tak rasa sakit, budak tu pun tak adalah buat behavior dah. Okey, yang kedua, establishing predictability and consistency. Kita wujudkan predictability dan juga consistency. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak akan lebih berjaya apabila mereka familiar dengan expectation
dengan persekitaran, dengan orang dan juga dengan situasi. Jadi OT dia boleh tingkatkan apa yang budak tu tahu dan dia boleh kurangkan apa yang budak tu tak tahu, supaya budak tu dia boleh familiar dengan situasi itulah. Jadi kita sebagai terapi, kita akan buat jadual yang mana dalam jadual tu ada aktiviti, tempat, masa dan OT yang sama yang akan buat terapi dengan budak tu dari hari ke sehari, supaya budak tu dia boleh expect apa yang akan berlaku. Dia boleh familiar dengan tempat, dengan waktu dan juga dengan orang yang rawat dia. Jadi bila dia familiar, dia boleh expect, jadi dia lebih senang untuk berjaya lah. Okey, yang ketiga adalah creating calm atmosphere. Macam ni kita nak wujudkan atmosphere yang tenang. Yang first kali kita kena pastikan physical environment budak tu dan juga sekeliling dia bersih dan teratur. Yang kedua, kanak-kanak sentiasa react pada stres dan anxiety yang dipamerkan oleh orang lain. Jadi kalau kita nak wujudkan atmosphere yang tenang, kita sebagai terapi pun kena tenang. Tak boleh kelam kabut, tak boleh stres. Sebab bila kita stres, kita kelam kabut, anak tu pun nanti dia akan kelam kabut juga, dia akan stres juga. Jadi susahlah untuk kita wujudkan atmosphere yang tenang. Okey, cara yang keempat adalah dengan attending to appropriate behaviour. Contohnya, adult should consistently, secara konsisten, kita sebagai adult kena reward dan juga reinforce behaviour yang sesuai. Senang cerita, bila budak tu buat berikan, tunjukkan kita sikap yang baik, kita praise dia, kita bagi reward kat budak tu, kita attend lah budak tu, supaya budak tu rasa lebih bersemangat untuk jadi budak baik, untuk tunjukkan behaviour yang baik. Okey, cara yang kelima adalah dengan menggunakan using do statement. Okey, kita gunakan do statement lebih daripada don't statement. Okey, contohnya, kalau anak kita tarik rambut anak orang lain kan, biasanya mak-mak ni akan cakap, jangan tarik rambut dia. Okey, selain daripada guna ayat jangan tarik rambut dia, kita lebih sarankan mak-mak ni gunakan ayat yang macam cuba guna tangan tu untuk buat benda baik. Cuba gunakan tangan tu untuk buat benda baik, untuk sentuh dengan cara yang baik. Jangan ganas-ganas kan. Jadi bila kita cakap macam tu, macam Alif, gunakan tangan tu dengan baik ya. Jangan guna untuk tarik rambut anak orang. Guna untuk bersalaman, untuk tenangkan orang, urut belakang badan orang, tak apa. Jadi di samping kita hanya bagi verbal instruction, kita juga boleh tunjukkan cara-cara macam mana nak buat. Jadi budak tu lebih senang faham lah. Okey, last sekali adalah keeping perspektif. Apabila kanak-kanak makin membesar, mereka akan mula sedar yang satu benda tu mesti ada limit. Jadi di mana terletaknya, mereka akan sedar di mana terletaknya kebolehan mereka dan apa benda yang mereka boleh buat dan apa benda yang mereka tak boleh nak buat. Okey, faktor yang mempengaruhi behavior. Ada dua faktor. Yang pertama, internal factors. Yang kedua, external factors. Okey, internal factors. Faktor dalaman seperti desire for control, fatigue, illness, ineffective communication dan lain-lain yang bawah tu lah yang tuan-puan boleh baca. Okey, yang kedua adalah external factor seperti task demand greater than skill level, change in schedule, unfamiliar person, unfamiliar place.
Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi dia boleh mempengaruhi behavior anak tu. Seterusnya adalah mengenai behavior management approach. Approach apa yang kita gunakan untuk manage behavior. Okey, yang pertama adalah preventing challenging behavior approach. Yang kedua adalah support positive behavior approach. Dan juga yang ketiga adalah intervene when challenging behavior already exists. Okay, let's go. Kita akan tengok satu persatu tentang approach ni. Okay, approach yang pertama adalah preventing challenging behavior approach. Okay, under preventing challenging behavior approach, mula sekali kita akan minimizing aversive event. Kita akan meminimalkan event yang anak tu tak suka. Okay, OT, terapi dia kena ambil tahu apa event yang anak tu tak suka. Kita perlu ambil pertimbangan tentang perangai anak tu, personality anak tu, like and dislike, apa yang anak tu suka, apa yang anak tu tak suka, kemahiran anak tu, kebolehan dia, kecenderungan dia untuk sensory processing. Jadi semua benda yang saya sebutkan tadi dapat membantu untuk mengenal pasti keadaan dan event yang anak tu tak suka. Okay, bila aversive event, event yang anak tu tak suka dah dikenal pasti, kita boleh meminimalkan kekerapan, intensiti dan juga tempoh masa condition tersebut berlaku lah, supaya kita boleh kurangkan behavior anak tu. Okay, yang kedua adalah sharing control. Terapi dia akan share dengan budak tu apa yang terapi dan budak tu nak buat lah. Kanak-kanak biasanya diorang kurang kawalan terhadap persekitaran diorang, terhadap situasi sekeliling diorang. Maksudnya diorang kurang dapat peluang untuk pilih apa yang diorang nak buat, apa yang diorang suka. Jadi untuk kurangkan behavior, kita sebagai terapi kena beri peluang untuk anak tu pilih aktiviti apa yang dia nak, untuk anak tu kenal pasti aturan aktiviti tu, ataupun anak tu sendiri dia boleh sumbangkan idea dia terhadap event yang terapi tengah rancang untuk dia. Jadi bila terapi libatkan anak tu dalam perbincangan untuk intervention anak tu kan, terapi juga boleh pupuk nilai-nilai murni dan bina harga diri dalam diri kanak-kanak tu. Maksudnya kanak-kanak tu dia akan rasa diri dia lebih berharga, lebih dihargai bila pendapat dia diterima oleh terapi. Jadi perkara ni dapat menyumbang kepada collaborative effort. Dapat buat anak tu rasa diri dia penting lah. Dapat juga menjalinkan hubungan yang baik dengan terapi. Jadi bila hubungan anak tu dengan terapi baik, jadi senanglah untuk terapi buat rawatan terhadap anak tu. Yang ketiga, providing environment that promotes successful engagement. Kita sediakan environment yang boleh menggalakkan kejayaan anak tu. Okay, jadi behavior kerap berlaku bila anak tu rasa bosan. Jadi kita kena sediakan persekitaran yang menyeronokkan, yang dapat promote engagement, yang mana boleh mengurangkan rasa bosan. Jadi bila rasa bosan anak tu kurang, dia pun kuranglah buat perangai. Ciri-ciri persekitaran yang promote engagement adalah seperti persekitaran environment anak tu sesuai dengan tahap perkembangan anak tu. Lepas tu anak tu dia enjoy dengan persekitaran dia, enjoy dengan environment dia. Jadi anak tu dia boleh berjaya lah bila dia enjoy dengan environment dia. Lepas tu dekat dalam environment tu, terapi juga dia kena bekalkan bahan-bahan supaya anak tu dia boleh main sendiri, dia boleh gunakan bahan tu sendiri, boleh berdikari lah. Di samping kita biarkan anak tu cuba sendiri bahan-bahan material tu, kita
juga perlu adakan guideline, peraturan tentang bagaimana dan di mana material tu patut digunakan. Anak-anak tu kena ikut peraturan tu tapi dengan cara yang relax je lah. Tak strict sangat pun. Jadi bila dia boleh follow rule tu dengan lebih relax, anak tu pun dia tak akan rasa tertekan dan dia boleh develop creativity dalam diri anak tu. Yang keempat, increasing communication effectiveness. Okey, dalam cara ni kanak-kanak yang tak berapa nak reti untuk berkomunikasi, sebenarnya mereka akan gunakan behavior untuk menyampaikan mesej, untuk sampaikan perasaan mereka. Jadi kalau contohnya, kalau mereka enjoy dengan apa aktiviti yang mereka tengah buat tu, mereka akan senyum, akan peluk kita, akan tepuk tangan ke. Tapi kalau mereka tak enjoy, tak suka dengan aktiviti yang mereka tengah buat tu, ataupun mereka tengah rasa sakit, mereka akan menjerit-jerit, akan tantrum, akan baling-baling barang, rosakkan barang, akan pukul diri sendiri ke, ataupun cederakan orang lain ke. Jadi, bila kita attend dan bercakap dengan budak tu, ini dapat mengelakkan budak tu daripada buat behavior lah, sebab budak tu dia ada communication barrier kan, dia ada masalah nak bercakap. Jadi kita as terapi kena bercakap dengan budak tu supaya budak tu dia boleh one to one bercakap dengan kita. Dia tak lepaskan dia punya kemarahan tu, dia punya behavior tu dekat environment dia. Bila kita attend budak tu, kita bercakap dengan budak tu dia akan cuba sampaikan positif dan juga negatif message dekat kita. Cara lebih berkesan lah, one by one. Jadi di situ akan kurangkan behavior dia. Kita juga boleh bekerjasama dengan speech language pathologist untuk kenal pasti dan juga untuk implement sistem komunikasi yang paling berkesan untuk budak tu. Okey, dalam meningkatkan lagi keberkesanan komunikasi, kita perlu sampaikan mesej directly dekat budak tu. Kena cakap directly kat budak tu dan pastikan yang budak tu faham mesej yang kita cuba sampaikan tu. Kita sebagai speaker kena faham yang kanak-kanak ni dia tak reti nak luahkan. Kalau dia tak faham apa mesej yang kita nak sampaikan tu, dia tak reti nak luahkan. Yang dia tak faham lah apa yang kita cakap tu. Bila kita sampaikan mesej kat budak tu, kita bercakap dengan budak tu, tapi budak tu tak faham mesej yang kita nak sampaikan, ia akan membuatkan budak tu jadi sangat kecewa. Okey, di sini saya nak sertakan tips untuk pastikan budak tu faham apa yang kita nak sampaikan. Pertama, kita sebagai speaker kena gunakan bahasa yang ringkas untuk bercakap dengan budak tu. Yang kedua, kita kena beri masa kat budak tu untuk budak tu proses maklumat yang kita sampaikan kat dia. Yang ketiga, kita kena beri di samping verbal information, kita juga berikan gesture ataupun visual information supaya lebih mudah budak tu untuk faham. Okay, next is about clarifying expectation. Banyak kanak-kanak dapat bagikan tindak balas yang terbaik apabila kita terangkan rules secara clear kepada mereka. Okay, next is supporting self-regulation. Kanak-kanak yang buat behavior ni biasanya mereka ada masalah untuk manage respon terhadap environmental stimuli. Okay, contoh environmental stimuli ni adalah bunyi bising daripada persekitaran mereka. Lepas tu macam kalau ada cahaya yang kelip-kelip, yang macam-macam, macam kilat ke, mereka senang terkejut kan. Ataupun pergerakan orang yang bertali arus, maksudnya tempat sesak, ramai orang lalu lalang pun mereka boleh terganggu. Ataupun ada orang terlanggar mereka secara tidak sengaja. Semua perkara yang saya sebutkan tadi boleh menimbulkan rasa bimbang terhadap anak-anak ni. Jadi bila anak-anak ni dia rasa bimbang, rasa terkejut, dia boleh rasa terangsang secara fisiologi. Contohnya anak tu akan menunjukkan respon fight or flight.
Sebenarnya respon fight or flight ni boleh dianggap juga sebagai satu behavior. Sebab bila mereka buat respon fight or flight ni, mereka akan kacau orang lain. Mereka akan tunjukkan keganasan pada orang lain ataupun cederakan diri mereka sendiri. Ataupun mereka akan cepat-cepat nak lari daripada situasi itu. Jadi kita sebagai terapi, kita kena manage stimuli yang hadir dalam persekitaran anak tu, supaya kita dapat halang respon fight or flight tadilah. Contohnya macam budak tu dia tak suka dengan ramai-ramai orang kan. Jadi nak elakkan respon fight or flight tadi, kita bawa lah anak tu pergi kat tempat yang kurang orang. Ataupun budak tu akan senang terkejut, rasa takut bila dia nampak kilat macam-macam kat langit. Kita tutuplah mata dia waktu ada kilat kapan. Kita elakkan daripada budak tu dapat tengok kilat tu, supaya dia tak rasa takut. Baiklah, last sekali adalah matching demands to abilities. Okay, ini bermaksud bila demand budak tu melebihi kebolehan budak tu. Sebagai result, budak tu akan rasa kecewa, rasa marah bila demand dia tak tercapai. Jadi kita sebagai terapi kena matchkan demand budak tu dengan kebolehan dia. Okay, contohnya kalau performance demand dia rendah sangat, tak padan dengan budak tu yang ability dia tinggi, jadi dia akan jadi cepat bosan dan tak berminat dengan aktiviti tersebut. Tapi kalau demand budak tu tinggi pula, kebolehan dia rendah, itulah dia akan rasa kecewa. Jadi kita sebagai terapi, kita kena design challenge ataupun cabaran yang betul, yang sesuai dengan kebolehan anak tu, supaya anak tu dia kurang rasa kecewa. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, how to support positive behavior boleh dibagikan pada 3 strategies: general strategies, specific strategies dan juga general support strategies. Okay, let's we talk one by one about these strategies. Okay, strategies yang pertama adalah general strategies. Di bawahnya ada meeting sensory need dan juga building new skill. Okay, untuk meeting sensory need adalah kita perlu memenuhi keperluan sensori anak tersebut. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita dipenuhi dengan dan juga dikelilingi oleh sensori, oleh deria. Kita tak dapat nak lari daripada sensori, daripada deria. Jadi, deria ni, maklumat deria akan diterima, diterjemah dan diuruskan oleh satu jenis sistem dalam badan kita, iaitu sistem saraf pusat ataupun central nervous system. Central nervous system ni akan menghasilkan tindak balas behavior ataupun emosi terhadap input yang diterima. Jadi apabila pemprosesan maklumat deria itu tidak berkesan ataupun tidak tepat, behavior yang tak menentu, yang mana tak sesuai terhadap situasi boleh dipamerkan oleh budak tersebut. Jadi behavior ni pula ada banyak bentuk ya. Behavior yang budak tadi pamerkan ni boleh dikenal pasti sebagai sensation seeking or sensation avoiding. Okey, untuk sensation seeking ni terjadi apabila kuantiti ataupun intensity sensori dia tinggi. Jadi input terhadap nervous system dia pun tinggi juga. Contohnya budak yang suka gigit barang, dia rasa tak puas kalau tak ada benda yang nak digigit dalam mulut dia, sebab dia masih mencari-cari lagi sensori tu, rasa nak gigit tu. Jadi sebagai occupational therapy, kita boleh berikan chewing tube pada budak tu supaya budak tu boleh gigit chewing tube tu. Jadi kita dapat memenuhi sensation dia lah, rasa deria yang dia cari tu. Jenis yang kedua, bentuk yang kedua pula adalah sensation avoiding.
Sensation avoiding terjadi apabila kuantiti ataupun intensity sensory itu rendah. Jadi input terhadap nervous system pun rendah. Contohnya, dia ada sentuhan kat kulit muka, dia jadi oversensitive terhadap tactile dia. Jadi dia tak suka orang sentuh kulit dia. Sensation seeking and sensation avoiding boleh terjadi dengan intensity yang tak sesuai, pada masa yang tak sesuai, dan mereka yang tengah sensation seeking ataupun sensation avoiding ni, mereka akan buat aktiviti mencari ataupun avoid tu, mereka tak peduli pun tentang keselamatan orang lain atau keselamatan diri mereka ataupun keselamatan persekitaran mereka. Jadi dengan kita aware, kita sedar dan memenuhi keperluan sensori anak ni, jadi situasi tadi dapat dielakkan. Jadi bila situasi tadi dapat dielakkan, dia budak tu akan lebih berjaya untuk interact dengan orang, interact dengan objek dan juga interact dengan situasi sekeliling mereka. Itu adalah mengenai meeting sensory need, iaitu memenuhi keperluan sensori budak tu. Okey, yang kedua adalah building new skill. Membina skill baru. OT dia kena bina skill baru untuk dimasukkan ke dalam intervention plan budak tersebut. Jadi skill-skill baru yang terlibat ni adalah independent self-care skills, physical mobility skills, play skill and education skills. Jadi skill-skill yang saya sebutkan tadi adalah contoh skill-skill baru yang OT boleh masukkan dalam intervention plan anak tersebut. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada specific strategies. Okey, under specific strategies, yang pertama, increasing compliance through contingency method. Kita boleh tingkatkan compliance anak tu menerusi kaedah contingency. Okey, banyak kanak-kanak yang melawan daripada terlibat dalam aktiviti yang mereka tak enjoy, mereka tak suka. Jadi kita boleh gunakan kaedah contingency ni untuk pupuk, untuk pujuk anak tu buat aktiviti yang mereka tak suka tadi. Okay, contingency method can be divided into two forms, iaitu offer reward and using token economy. Ada dua bentuk kaedah contingency. Yang pertama, kita offer reward. Kita gunakan positive reinforcement untuk tarik anak tu buat aktiviti. Yang kedua, kita gunakan token economy. Setiap kali budak tu berjaya buat aktiviti, kita bagi dia token. Jadi kedua-dua kaedah ni boleh membantu anak tersebut terlibat dalam aktiviti yang mereka tak suka ataupun tak berminat untuk buat. Contingency approach ni sebenarnya banyak dah digunakan oleh parent ataupun teacher dalam kehidupan seharian kita tanpa kita sedar. Contohnya, kalau mak-mak kan, anak dia nak main kat luar waktu petang kan, dia akan cakap, siapkan homework dulu, lepas tu baru boleh main kat luar. Tu kira salah satu contoh offer reward lah. Ataupun anak dia nak makan dessert lepas makan nasi kan, jadi mak dia cakap habiskan nasi dulu, lepas tu baru boleh makan dessert.
Okey, strategis yang last sekali untuk support positive behavior adalah dengan menggunakan general support strategies. General support strategies ni provide extra time untuk kita bekalkan masa yang lebih untuk anak tu proses verbal instruction yang kita beri kat mereka, ataupun untuk anak tu organize respon yang sesuai terhadap stimulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan kata-kata semangat dan galakan kepada budak tu supaya yakinkan budak tu yang dia boleh buat task tu. Kita juga bagi arahan yang jelas tentang bagaimana nak lengkapkan task tersebut supaya budak tu lebih mudah faham. Okay, last sekali, provide specific feedback tentang effort budak tu. Cakap kat budak tu, contohnya kita cakap kat budak tu, tak apa, lain kali boleh cuba lagi. Kan Amal dah cuba berikan yang terbaik, lain kali kita cuba lagi, okey? Gitulah general support strategies yang kita boleh berikan untuk support positive behavior. Okay, let's we talk about intervene when challenging behaviors already exist. Sebelum-sebelum ni saya ceritakan pasal bagaimana nak mengelakkan behavior tu daripada berlaku. Okay, sekarang behavior tu dah berlaku, jadi apa yang kita perlu buat apabila menghadapi behavior yang dah berlaku ni? Okay, yang pertama kita kena buat satu team dan juga kena ada goal setting. Okay, siapa dia ahli team kita? Orang-orang yang terlibat adalah kita sendiri as terapi, lepas tu parent ataupun caregiver dia, sebab parent atau caregiver mereka ni lebih kenal pasti kelebihan anak tu. Kelebihan dan kekurangan anak tu mereka lebih tahu. Dan juga sudah pasti anak tersebut. Jadi dalam tim tu mesti ada parent ataupun caregiver, ada child dan juga ada terapi. Okey, yang kedua, functional assessment of the specific behavior. Kita kena pasti kenapa behavior tu berlaku dan bila ia berpotensi untuk berlaku. Okey? Okey, yang ketiga, develop hypothesis of the behavior. Okey, untuk develop hypothesis, di bawahnya kita ada antecedent. Antecedent tu adalah faktor yang trigger behavior tu. Apa dia faktor, apa dia benda yang trigger behavior anak tu. Yang kedua, kita ada consequent. Consequent tu adalah respon kita terhadap behavior yang anak tu pamerkan. Okey, yang ketiga, kita ada communicative function of the behavior. Sama ada kita Okey, jadi dalam communicative function of the behavior ni, sama ada budak tu akan request something ataupun avoid from something. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah dapat kenal pasti mengapa behavior anak tu terjadi, bagaimana ia terjadi, kita as terapi ataupun as parent kena buat support plan. Okay, development of the support plan untuk mengatasi masalah behavior budak tu. Last sekali, process of implementation of the plan. Bila kita dah buat plan, kita mestilah jalankan kan. Jadi, kita jalankanlah plan tu terhadap sikap budak tu. Jadi bila kita dah jalankan plan tu terhadap sikap budak tu, kita kena ambil tahu apa outcome dia, macam mana menjadi atau tak implementation of plan, kaedah yang kita gunakan tu untuk kita berhadapan dengan behavior budak tu. Hai, sekarang kita akan masuk topik baru iaitu constraint to play. Let's check it out. Okay, introduction. What is constraint to play? It is the effect of environment on play that we can see in children who have experienced neglect or long hospitalization. Okey, kekangan untuk bermain ataupun halangan untuk bermain. Jadi bila sebut pasal halangan untuk bermain, ia adalah kesan persekitaran terhadap play, terhadap permainan yang boleh kita lihat kepada anak-anak yang terbiar ataupun yang
duduk dalam wad lama sangat. Okey, bila anak-anak ni mereka tak dapat nak bermain, ada halangan, ada kekangan, kesannya adalah yang pertama severe sensory problem, mereka akan ada masalah deria yang teruk. Yang kedua, extreme delay in developmental skill. Perkembangan skill mereka pun akan delay sebabnya anak-anak ni kebanyakan developmental skill diorang berkembang semasa mereka bermain. Jadi bila mereka tak dapat bermain, perkembangan skill diorang pun akan delay, akan terbantu. Yang ketiga, difficulties in interacting with others. Sukar untuk mereka berinteraksi dengan orang lain sebab mereka tak ada orang nak bercakap dengan mereka. Mereka main seseorang je. Jadi mereka tak reti ataupun susah untuk bercakap, untuk interact dengan orang lain. Seterusnya, limited repertoire of activity. Kurang aktiviti dalam kehidupan harian mereka. Decrease social play. Kurang bermain secara sosial. Maksudnya mereka akan banyak main seseorang je. Dan increase or decrease fantasy play. Jadi bila mereka main seseorang, tak ada kawan, mereka akan lebih banyak berfantasi. Banyak fantasi play lah. Okey. Effect on play behavior pula, regression to earlier stage of development. Jadi terdapat penolakan terhadap perkembangan stage awal anak tu. Decrease endurance and movement, berkurangnya pergerakan dan juga endurance anak tu. Decrease attention span, initiative and curiosity. Bila mereka tak dapat bermain, tumpuan mereka pun akan berkurang. Jadi mereka punya macam nak explore satu benda tu kan pun berkurang juga. Decrease creativity, mereka akan jadi kurang kreatif juga sebab main seseorang. And increase anxiety, mereka akan rasa lebih susah, mereka akan rasa lebih senang untuk susah hati. Okay, under constraint to play, di bawahnya ada disabilities of children. Jadi kanak-kanak yang ada disabilities ni lah sebenarnya mempunyai masalah yang paling utama dalam constraint to play. Okey, yang pertama kita akan tengok kalau anak tu ada physical impairment, ciri-ciri play dia macam mana. Bila anak tu ada physical impairment, dia fear of movement, dia takut untuk bergerak. Sebab yelah cacat, contohnya dia kaki dia ke tangan dia ke sakit ataupun ada kecacatan kan. Jadi dia takutlah untuk bergerak. Lepas tu dia decrease active play, bila takut nak bergerak, jadi active play dia pun akan berkurang. Preference for sedentary activities, problem in manipulating toys. Contohnya kalau tangan dia ada masalah, jadi dia susah untuk manipulate toys yang dia pegang. Decrease exploration, bila dah terhad nak bergerak, memang eksplorasi pun kurang dia nak explore satu benda tu, satu permainan tu. And decrease social play. Social play dia pun akan berkurang sebab dia duduk setempat je, dia tak bergaul dengan anak-anak yang lain. Okey, yang kedua, play characteristic of child with cognitive impairment. Yang ada, ni ciri-ciri play yang ada pada anak yang cacat kognitif. Mereka akan delay ataupun uneven skill, difficulty in structuring their own behavior, lack of attention dan juga lain-lain di bawah tu lah yang tuan-puan boleh lihat. Okay, yang ketiga, play characteristic of child with sensory impairment. Ciri-ciri play yang ada pada anak yang cacat sensory. Yang pertama, visual impairment. Ada masalah penglihatan. Jadi bila ada masalah penglihatan ni, anak ni dia akan delay dalam developing an integrated perception of the world. Sama ada dia macam buta ataupun rabun ke kan. Jadi dia delay dalam integrate perception dunia sekeliling dia. Yang kedua, dia delay motor exploration of surrounding and object.
Bila dia tak nampak, dia kurang nampak, dia akan delay dalam dari segi motor exploration juga. Motor exploration tentang keadaan sekeliling dia. Okay. Yang ketiga, difficulty in constructive play. Bila tak nampak, confirm lah nak construct pun susah kan. Jadi memang akan ada masalah dalam constructive play sebab dia tak nampak. Dan last sekali, decrease in role play. Bila tak nampak juga, macam mana dia nak buat role play kan dengan kawan-kawan dia. Jadi sama ada berkurang ataupun tak dapat nak terlibat dalam role play. Okay, itu kalau ada masalah visual impairment lah. Yang kedua, masalah hearing impairment, kecacatan pendengaran. Masalah pendengaran. Bila ada masalah pendengaran ni, anak ni dia akan decrease inner language. Dia akan kurang bercakap sebab dia tak dengar. Yang kedua, decrease social interaction. Interaksi sosial dengan kawan pun akan berkurang. Yang ketiga, imagination become more restrictive with age. Keempat, more time needed for non-interactive construction play. Mereka perlukan lebih banyak masa untuk non-interactive construction play. Yang kelima, decrease symbolic play dan akhirnya increase solitary play. Akan berkurangnya symbolic play dan mereka akan tingkatkan solitary play, main seseorang. Okay. Penyakit yang ketiga adalah yang ada masalah interpreting and integrating sensory input. Mereka ada masalah untuk interpret, untuk terjemah sensory input yang mereka terima. Bila budak yang ada masalah macam ni, mereka akan limited perception of themselves and of their world, decrease ability to plan and carry out motor and cognitive tasks, berkurangnya kebolehan untuk plan dan melaksanakan motor dan cognitive tasks, poor organization of behavior, nak uruskan behavior pun mereka kurang, excessive or avoidance of movement, decrease exploration, kurangnya nak explore, decrease gross motor skill, gross motor skill mereka pun akan berkurang. Lepas tu mereka akan tingkatkan solitary play, akan bermain seorang-seorang, restricted repertoire of play, resistant to change, mereka tak suka terhadap perubahan, apa-apa perubahan mereka tak suka, dan juga distractibility. Okey, seterusnya play characteristic of autism. Okey, apa ciri-ciri play yang ada pada anak autism? Yang pertama, lack of inner or expressive language. Mereka kurang inner ataupun expressive language. Yang kedua, berkurangnya imitation and imagination. Yang ketiga, motor planning problem. Mereka akan ada masalah motor planning. Keempat, berkurangnya manipulation of toy. Kelima, berkurangnya construction of object. Dan akhir sekali, berkurangnya social play. Sebab tu anak-anak autism ni, diorang lebih banyak main seorang daripada main dengan kawan-kawan. Social play kan, sebab mereka tak reti. Okay, akhir sekali adalah ciri-ciri play bagi anak cerebral palsy. Anak cerebral palsy ni mereka akan ada masalah dengan pergerakan. Jadi mereka ada abnormal movement. Lepas tu mereka akan kurangnya cognitive abilities. Mereka juga ada masalah pemikiran, kurangnya kebolehan untuk berfikir. Juga ada masalah sensory impairment, kecacatan sensory. Lepas tu mereka akan kurangkan social play, kurangnya social play dan less interactive playtime. Okay, play in intervention or therapeutic play. Okay, untuk play in intervention, kita boleh bagikan bawah dia ada rules of play in intervention. Okay, rules of play in intervention. Okay, boleh peranan therapeutic play ni boleh dibagikan kepada 3. Pertama, play as modality. Kedua, play as intervention goal. Dan ketiga, facilitating playfulness. Okay, play in intervention ataupun therapeutic play ni
Mestilah ada goals dia. Goals dia dibuat oleh terapis dan juga parent. Jadi play intervention ni lebih dilihat kepada work class, pada kerja. Daripada playful element, tak ada playful element kat situ. Hanya dipandang sebagai kerja. Faktor yang mempengaruhi play intervention ni adalah pertama, terapis frame of reference. Pertama, diri terapis tu sendiri, dia rujukan dia. Yang kedua, institution emphasis on improving performance and skill. Institusi yang menganjurkan therapeutic play ni. Dan yang ketiga, family value and concern for the physical aspect of the child disability. Apa yang ahli keluarga anak tu mahukan, apa yang mereka concernkan tentang physical aspect anak tu. Mereka nakkan anak tu jadi macam mana, apa improvement yang mereka mahukan di dalam therapeutic play ni lah untuk anak tu. Okay, let's talk about play as modality. Okay, play as modality, bawah dia ada developmental, functional and sensory integrative approach. Ada 3 approach yang digunakan dalam play as modality. Yang pertama developmental, kedua functional dan ketiga sensory integrative approach. Ketiga-tiga approach ni akan digunakan dalam play as modality. Lepas tu play as modality ni semestinya untuk memenuhi specific goal, ada goalnya. Lepas tu di samping tu untuk develop kognitif, emotional dan juga social. Jadi play as modality ni dia memerlukan skill dan imagination combine untuk menjadikan approach tu lebih kreatif. Yang kedua, play as intervention goal. Jadi play as intervention goal ni sama jugalah, play is viewed as an occupation. Jadi improvement of play skill enable competent interaction with the world. Jadi bila ada improve dalam play skill, ia akan membolehkan competent interaction dengan dunia. Play itself may be effective in promoting health. Okay, game tu sendiri, play tu sendiri sebenarnya boleh memberikan kesan, menggalakkan kesihatan, memberikan kesan bagus dan menggalak kesihatan bagi anak tu. Jadi bila kita pairkan anak tu dengan, kita pasangkan anak tu dengan pasangan, dengan peers yang higher developmental play skill, jadi anak tersebut pun dia akan sedikit terpengaruh dengan peer dia. Jadi mereka pun akan menunjukkan developmental play skill yang bagus. Jadi penting untuk kita pairkan, untuk kita pasangkan anak tu dengan peer yang ada higher developmental play skill, supaya kedua-dua orang ni boleh improve, ada improvement yang kita boleh lihat. Okay, yang ketiga, peranan yang ketiga therapeutic play adalah facilitating playfulness. Terapis dia boleh gunakan therapeutic play ni untuk create a playful atmosphere. Terapis dia boleh create playful atmosphere. Terapis should express a playful attitude through speech, body language and facial expression. Jadi kita sebagai terapis perlu mempamerkan playful attitude, nak budak tu mainkan dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita pun kena pamerkan playful attitude menerusi speech, kata-kata kita, body language kita dan juga facial expression kita. Imaginary play should be used to facilitate playful participation on the part of the child. Jadi kita juga galakkan imaginary play. Abilities of facilitated play in the child. Ada 6 abilities of facilitated play in the child. Pertama, kita apply theories of play. Kedua, kita analyze activities. Ketiga, kita let go and let the child lead. Biar anak tu yang tentukan dia nak main game tu macam mana.
Keempat, empathize. Kelima, kita demonstrate spontaneity. Kita demonstrate lah kalau budak tu tak faham kan. Dan kelima tadi. Dan keenam, display creativity. Kita pamerkan creativity. Jadi kita kena ambil tahulah apa game yang budak tu suka, apa game yang budak tu tak suka. Okay, masih lagi bawah topik constraint to play. Okay, subtopik berikutnya adalah adaptation. To foster play, environmental space, toys and equipment should have some flexibility in usage. Untuk menggalakkan play, ruang permainan dan juga peralatan yang digunakan oleh anak tu perlu ada flexibility lah. Jadi dalam ruang tu, the child can access toys and play equipment optimally. Anak tu dia boleh ambil toys dan juga play equipment secara optimal. Play space should offer a variety of experience and allow for creativity, illusion, change and chance. Jadi ruang bermain anak tadi tu patut offer pelbagai pengalaman dan membenarkan kreativiti, membenarkan ilusi, membenarkan perubahan dan juga peluang untuk anak tu bermain. The children need to be able to control the space. Dalam hal ni, anak-anak perlu pandailah untuk kawal ruang bermain mereka. Therapist must show the property of toys as well as how to adapt them appropriately. Kita sebagai terapi perlu menunjukkan macam mana cara nak gunakan toy tu dengan betul. Dan play can be enhanced through a variety of augmentative device ranging from very simple adaptation to complex electronic device. Play boleh digalakkan menerusi pelbagai peralatan bermain lah, daripada yang ringkas macam one piece puzzle sampailah pada complex electronic device. Okay. Jadi untuk subtopik yang last sekali adalah parent education and training. Terdapat 4 barrier to free play in children. Ada 4 halangan untuk anak-anak bermain secara bebas, free play. Pertama, limitation by caregiver. Caregiver tu sendiri mereka limitkan anak tu untuk bermain. Ada banyak sangat syarat. Jadi anak tu dia akan rasa terhad untuk bermain. And then physical and personal limitation of the child. Mula-mula limitation daripada caregiver. Yang kedua, limitation secara fizikal ataupun secara personal daripada anak tu sendiri, daripada diri anak tu sendiri. Dia ada halangan fizikal macam ada sakit ke, ada cacat mana-mana ke. Ataupun ada baby yang dia tak boleh, susah nak urus waktu bermain tu. Yang ketiga, environmental barrier. Ada halangan persekitaran lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Parent dia perlu tolong anak tu untuk adapt dengan environment dia, tolong ajar macam mana nak guna barang-barang peralatan bermain tu. Kalau boleh parent tu enter sendiri, masuk sendiri dalam game tu, main sekali dengan anak tu. Ajar macam mana play sequence tu. Okay, then kita juga help parent organize environment and game. That's all from me. Thank you for listening. See you again.